Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita di tempat KSSM dalam bidang ibadah, pelajaran yang ke-15 yang bertajuk Korban Unit 1. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, menadah tangan, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.22.1 menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan korban dan akikah. 4.22.2 menjelaskan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan korban dan akikah. Objektif yang ketiga menjelaskan pembahagian daging korban dan akikah. Objektif yang keempat merumuskan hikmah korban dan akikah. Termasuk kepada objektif yang pertama iaitu dari segi maksud, hukum, dalil serta binatang yang disyariatkan korban. Maksud korban. Apakah yang dimaksudkan dengan korban? Korban ialah menyembelih binatang ternakan, iaitu al-an'am, pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, maksudnya ialah menyembelih binatang ternakan Al-An'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya adalah sunat muakkad, dan wajib jika bernazar. Hukum korban ni ialah sunat muakkad, maksudnya sunat yang dituntut dalam Islam, dan hukum juga wajib bagi orang yang bernazar. Bernazar ni maksudnya orang itu telah melafazkan lafaz nazar ataupun berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam gambar ni dia sebut, jika sakitku sembuh, wajib atas diriku untuk berkorban pada tahun ini. Maknanya dia hukumnya adalah wajib berkorban. Seterusnya dalil nakli korban daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat yang ke-2. Maksudnya, tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Binatang ternakan iaitu al-an'am yang disyariatkan korban. Apakah jenis-jenis binatangnya? Yang pertama, unta. Yang kedua, biri-biri. Yang ketiga, kambing. Yang keempat, lembu. Yang kelima, kerbau. Itu adalah binatang-binatang korban. Kita tengok kepada spektrum ilmu. Ibadah korban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Kita buat korban ni sempena mengingati peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Objektif yang kedua, kita akan tengok pada syarat sah korban, perkara-perkara sunat dan tempoh pelaksanaan korban. Syarat-syarat sah korban. Syarat-syarat sah korban terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, niat korban ketika menyembelih binatang. Yang kedua, selepas hari raya Aidil Adha. Selepas solat hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada akhir hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Itu adalah tempoh
pelaksanaan ibadah korban. Syarat yang ketiga iaitu binatang cukup umur. Binatang cukup umur. Unta 5 tahun dan ke atas. Lembu atau kerbau 2 tahun dan ke atas. Kambing 2 tahun dan ke atas. Biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Itu adalah umur binatang yang untuk dijadikan korban. Syarat sah yang keempat iaitu binatang sihat. Binatang tersebut mestilah sihat dan tidak cacat. Baik, terusnya Ustaz paparkan bijak akronim untuk memudahkan kamu ingat syarat sah korban. Jadi perkataannya ialah NACS, nasi ayam campur sayur. Nasi ayam campur sayur. N merujuk kepada niat, A merujuk kepada Aidil Adha ataupun waktu Aidil Adha, C merujuk kepada cukup umur ataupun binatang tu mestilah cukup umur, dan S merujuk kepada sihat. Binatang tu mestilah sihat. Jadi nasi ayam campur sayur, NACS. Ustaz harap kamu hafal akronim ini untuk memudahkan kamu ingat syarat sah korban. Seterusnya kita masuk kepada perkara sunat korban. Yang pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai berkorban. Jadi orang yang berkorban ini tidak perlu tidak bercukur dan juga tidak potong kuku sehinggalah waktu hari raya korban. Yang kedua, melakukan penyembelihan korban dengan sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain jika mampu. Perkara sunat yang kedua, orang yang berkorban itu sendiri hendaklah menyembelih binatang tersebut. Jadi jika tak mampu, tidak ada masalah. Seterusnya, perkara sunat yang ketiga ialah melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadap arah kiblat dan alat sembelihan yang tajam. Sebelum ni kita telah belajar dalam tajuk sembelihan. Binatang tersebut hendaklah menghadap kiblat dan alat yang digunakan untuk menyembelih ialah alat yang tajam. Perkara sunat yang keempat ialah membaca Bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Dan berselawat atas Rasulullah SAW ketika menyembelih. Masa ibadah korban, masa menyembelih, kita biasa dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semasa menyembelih. Itu adalah perkara sunat. Perkara sunat yang kelima iaitu berdoa semasa hendak menyembelih. Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Maksudnya, ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Terimalah korbanku. Semasa menyembelih binatang tu, orang yang berkorban tu hendaklah membaca doa, kerana membaca doa itu adalah sunat. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, boleh juga bahasa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Terimalah korbanku. Itu sudah memadai. Tempoh masa. Kita masuk kepada tempoh masa pelaksanaan korban. Korban dilakukan pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Pada awal Zulhijjah ataupun pada 1 Zulhijjah, orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong kuku. Bila masuk bulan Zulhijjah ataupun 1 Zulhijjah, orang yang hendak berkorban itu tidak boleh memotong kuku ataupun bercukur. Korban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Maknanya 2, 3, 4, 5, 6 tu, 6 Zulhijjah sampai 10 tu tidak sah dilakukan korban. Jadi apabila masuk 10 Zulhijjah, waktu penyembelihan yang afdal bermula selepas naik matahari selepas solat
Idul Adha dan 2 khutbah. Jadi selepas sembahyang Idul Adha, sembahyang sunat Idul Adha dan juga berkhutbah, barulah kita disunatkan untuk menyembelih binatang ataupun berkorban. Pada 11 Zulhijjah, ini hari-hari tasyrik, sunat melaksanakan korban. Begitu juga dengan 12 Zulhijjah, hari tasyrik, sunat melaksanakan korban. Begitu juga dengan 13 Zulhijjah, sunat melaksanakan korban. Okay. Pada 14 Zulhijjah, korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Bila nak masuk 14 Zulhijjah, hampir-hampir nak maghrib tu, kita tidak lagi dibolehkan untuk melakukan korban. Okay. Itu adalah garis masa ataupun tempoh masa pelaksanaan ibadah korban. Seterusnya kita masuk kepada objektif yang ketiga, pembahagian daging korban. Okay. Daging korban terbahagi kepada 3. Okay. 1/3 dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya ataupun jiran. Okay. Daging korban tu bahagian katalah kita berkorban, daging tu kita 1/3 hendaklah dibahagi kepada sahabat-sahabat ataupun jiran. Okay. Yang kedua, dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. Okay. 1/3 tu untuk diri kita sendiri. Okay. 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi daging korban kita tu hendaklah dibahagi kepada 3. Okay. 1 kita mestilah bagi untuk hadiah kepada jiran-jiran ataupun orang kaya. Yang kedua untuk dimakan diri sendiri. Dan yang ketiga disedekah kepada fakir miskin. Okey, cuba tengok pada rajah spektrum ilmu. Agihan daging korban. Wajib semua daging korban bagi korban nazar disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi maksudnya orang yang bernazar tadi wajib sedekah semua daging korbannya. Dia tak boleh bagi kepada 1/3. Tapi jika orang tu ialah orang yang bernazar, wajib semua dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Contohnya, orang yang berkorban haram. Okay, haram menjual daging korban, termasuk kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Jadi orang yang berkorban tu tidak boleh menjual dagingnya ataupun tulang apa semua tu tidak boleh jual. Ini sedikit info tentang proses pembahagian daging korban. Sebagaimana kita tahu gambar rajah yang pertama ni proses penyembelihan. Proses penyembelihan di sini kita akan niat. Okey, niat menyembelih tadi. Okey, binatang menghadap kiblat. Pisau mestilah tajam. Selepas sembelih tu proses melapah daging. Jadi daripada seekor lembu tu dilapah-lapah menjadi daging. Okey, seterusnya proses pembahagian kepada 7 bahagian. Okey, daripada lapah ni kita bahagi kepada 7 bahagian. 7 bahagian korban. Okey, daripada 7 bahagian tu satu korban tu, satu bahagian tu dibahagi kepada 3 bahagian pula. Okey, 1/3 tadi untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah dan 1/3 untuk diri sendiri. Okey. Contoh katakanlah timbang dapat 12 kilogram daging. Okey, maknanya 4 kilo tu kita kena sedekah kepada fakir miskin. Lepas tu 4 kilo kita agihkan kepada jiran-jiran ataupun kita beri hadiah kepada orang ramai. 4 kilo lagi adalah untuk diri kita sendiri, dimakan untuk diri kita dan juga keluarga kita. Itu adalah proses pembahagian daging korban. Okay, objektif yang keempat, hikmah korban. Okay, yang pertama mengagungkan syiar Islam. Okay, yang kedua menghayati pengorbanan Nabi Ibrahim. Okay, yang ketiga mengeratkan persaudaraan. Yang keempat sebagai tanda kita bersyukur kepada atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, bahagian akhir sekali, bahagian penilaian. Ustaz paparkan 4 soalan. Soalan yang pertama, nyatakan maksud korban. Nyatakan maksud korban. Ustaz bagi masa 2-3 saat untuk kamu fikirkan apakah jawapan dia. Okey, jawapannya ialah menyembelih binatang ternakan Al-An'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah maksud korban. Yang kedua, nyatakan hukum korban. Ingat lagi tak? Okey, ingat. Alhamdulillah. Okey, hukum korban sunat muakkad ataupun sunat yang dituntut dan wajib bagi orang yang bernazar. Okay, soalan yang ketiga, tuliskan dalil nakli tuntutan korban. Okay, apakah dalil nakli ataupun dalil daripada Al-Quran tentang korban? Okey. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Itu adalah dalil nakli dari surah Al-Kautsar. Soalan yang keempat, terangkan cara pembahagian daging korban. Okey. Pembahagian daging korban. Okey, boleh? Okey. Okey, daging korban terbahagi kepada 3. Okey, 1/3 dihadiahkan. Okey, 1/3 untuk diri sendiri dan 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Alhamdulillah, kita telah selesai menjawab soalan penilaian dan Ustaz harap kamu faham tajuk ibadah korban ini dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Hingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.